Syakir? Ya, saya. Okey, silakan masuk Cik. Okey, Cik Syakir. Okey, silakan duduk Cik Syakir. Cik Syakir. Cik Syakir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Cik Syakir? Sihat, Okey, alhamdulillah. Cik Syakir. Nampak berseri-seri. Ah, Tapi ada itu sikit kurang. Okey. Cik Syakir. Pertama sekali saya ingin mengintroduce diri saya. Saya Muhammad Dawud Azani dan Cik Syakir boleh panggil saya Adam. Dan saya hari ini bertindak sebagai seorang kaunselor yang mana untuk membantu Cik Syakir dalam menyelesaikan masalah Cik Syakir. Dan Cik Syakir sebagai klien, Cik Syakir perlulah berperanan untuk mencerita segala masalah yang Cik Syakir hadapi. Okey, Cik Syakir. Nampak ni sikit nampak macam gusar, nampak gusar, Ya. nampak tak tenang. Saya stres. Stres sikit lah kan. Sikit first time kan? Ya, saya first time datang. First time. Okey. Memandangkan Cik Syakir pun pertama kali yang datang, saya akan cerita sikit tentang apa yang akan berlaku hari ini. Jadi Cik Syakir, sesi yang kita akan lakukan pada hari ini adalah sesi individu, yang mana sesi counselling individu yang mana akan berlaku di antara dua pihak, yang mana Cik Syakir sebagai klien dan saya sebagai kaunselor. Okey, insyaAllah sesi ini akan berlangsung selama 45 minit ke 1 jam. Jadi di hujung sesi ini kita akan menyimak semula sama ada Cik Syakir berminat untuk teruskan sesi ini ataupun Cik Syakir berminat untuk tamatkan terus pada hari ini. Okey, setakat ni Cik Syakir faham Okey, faham. Okey, Cik Syakir dah makan? Dah makan tapi kurang selera. Kurang sikit nampak tadi stres, nampak stres tu kurang makan. Cik Syakir kena makan Okey. Makan even sikit kena makan. Pada dia. Okey. Jadi Cik Syakir, untuk pengetahuan Cik Syakir lah. Okey, tapi sebelum tu saya ada sediakan makanan dekat sini sikit, jajan-jajan untuk punya-punya masa kita masa kita tengah bincang tu, ada pun air. Jadi untuk pengetahuan Cik Syakir lah, apa yang kita akan bincang pada hari ini ada tertakluk bawah satu akta, iaitu akta kerahsiaan, yang mana segala rahsia Encik Syakir akan terbongkar sekiranya di bawah bergantung kepada 3 perkara, iaitu yang pertama adalah Encik Syakir mengancam diri Encik Syakir. Encik Syakir betul-betul nak buat, bukan saja-saja cakap. Dan yang kedua adalah Encik Syakir mengancam orang lain. Ini pun betul-betul Encik Syakir nak buat dan bukan saja-saja cakap. Dan yang ketiga adalah di bawah perintah mahkamah. Okey. Segala maklumat yang disalurkan kepada pihak yang ketiga adalah sangat minima. Okey, setakat ni Encik Syakir faham? Faham. Okey, Encik Syakir setuju untuk teruskan sesi kaunseling ini? Okey, saya setuju. Okey, alhamdulillah. Jadi Encik Syakir pun dah isi consent form tadi, dan saya harap Encik Syakir fahamlah dengan kriteria dan keperluan yang perlu dalam sesi kaunseling ini. Minta maaf Encik. Okey, tak. Jadi saya pun ingin kenal juga saya punya klien pada hari ni. Encik Syakir boleh ceritakan sikit latar belakang Encik Syakir? Nama saya diberi Muhammad Syakir bin Yassin. Cik boleh panggil saya Cik Syakir sahaja. Saya berumur 23 tahun. Saya tinggal di Kota Baharu, Kelantan. Dan saya mempunyai isteri, dah berkahwin dan mempunyai seorang anak lelaki yang berumur 2 tahun. Oh, dah berkahwin. Dah. Orang Kelantan lah ni. Orang Kelantan, bagus. Encik Syakir, tadi Encik Syakir pun dah cakap Encik Syakir dah berkahwin. Dan sekarang ni Encik Syakir tinggal bersama parent ataupun dah pindah? Saya dah pindah, tinggal rumah saya sendiri di Kota Baru. Dan parents saya tinggal di Pasir Mas. Parent masih bekerja? Tak kerja, dia seorang pesara cikgu. Pesara cikgu. Untuk nampak elevator. Encik Syakir berapa orang adik-adik tu? Saya ada 4 orang adik-beradik. Dan saya seorang sulung dan ada 3 lagi adik perempuan. Kalau orang ni sulung. Okey, Encik Syakir dah mention pasal apa, Encik Syakir pun dah tak duduk sekali dengan parent. Jadi berkenaan dengan isteri yang Encik Syakir pun dah mention yang Encik Syakir dah kahwin. Okey, ceritakan sedikit tentang isteri saya, nama Siti Nurfarizah binti Zaberi. Umur sama dengan saya, 23 tahun. Dan dia seorang suri rumah sepermasa. Oh, baik-baik. Suri rumah. Suri. Asal Kelantan enggak? Asal Kelantan Oh, juga. salah silap Kelantan lah ni. Ya. Okey.
berkaitan dengan isteri dan pekerjaan Cik Syakir pula. Pekerjaan, saya seorang businessman. Bisnes. Oh, bisnes apa tu Cik Syakir? Bisnes saya buka kedai emas, saya menjual emas. Alhamdulillah, sekarang ni ada 3 kedai. 3 cawangan lah. Tiga cawangan. Dekat dalam Kelantan. Dalam Kelantan. Okey, Cik Syakir. Cik Syakir pun dah cerita tentang latar belakang Cik Syakir, keluarga, isteri, pekerjaan. Jadi apakah perkara peristiwa yang menyebabkan Cik Syakir bertindak untuk mendapatkan khidmat kaunseling? Okey, saya datang ke sini sebab saya mendapat gangguan emosi di mana saya saya selalu termenung, stres, tak boleh buat kerja, kadang saya panas barang dan menyebabkan saya tidak boleh fokus untuk bekerja. Okey. Perkara tu berlaku mesti ada sebab kan. Mesti ada perkara yang tersirat di dalam satu benda tu yang menyebabkan Cik Syakir mengalami gangguan emosi. Tak apa Cik Syakir, lepas ni kita akan bincang lebih lanjut dengan apa yang masalah yang Cik Syakir hadapi. Kita akan explore dengan lebih dalam. Okey Cik Syakir Okey, memandangkan Cik Syakir dah berkongsi tentang apa masalah Cik Syakir mengalami gangguan emosi dan Cik Syakir pun sering mengelamun kan. Jadi apakah yang menyebabkan Cik Syakir, apa yang menyebabkan Cik Syakir mengalami gangguan emosi tersebut? Okey, sebabnya selepas saya mendapat gangguan emosi, jadi bisnes saya yang tengah down sekarang. Sebabnya saya tak boleh fokus untuk kerja. So bisnes saya tengah down sekarang. Tengah down lah. Lagi timbul masalah. Beri saya tahu kenapa menyebabkan bisnes tu down? Sebenarnya puncanya saya dapat gangguan emosi ni daripada isteri saya. Iaitu di mana isteri saya curang pada saya. Allahu Akbar. Curang. Ya Allah. Ya. Encik pasti ya? Ya, saya sangat pasti yang isteri saya curang sebabnya dah ada gambar dan video. Ada bukti. Yes, ada bukti. Beri saya tahu bukti tu datang dari mana? Daripada kawan saya sebenarnya. Kawan baik saya. Memang jelas dalam gambar Yes, sangat jelas. Sangat jelas. Dalam video tu memang muka dia. Memang muka dia lah. Dapat daripada mana? Kawan baik saya. Kawan baik. Cik Syakir boleh ceritakan sikit peristiwa ketika tu. Okey, ketika tu saya pergi outstation dekat Johor. Lepas tu sebelum saya nak tidur tu, kawan baik saya hantar WhatsApp, iaitu satu gambar dan video yang di mana isteri saya bermesraan dengan seorang lelaki yang tak dikenali di pulau perhentian. Terengganu? Yes, Terengganu. Pulau perhentian, mesraan. Itu saya kat Johor. Itu kat Johor lah. Tinggal anak-anak tak tahu lah tu. Tak tahu lah, saya tinggal dia dan isteri saya. Okey. Jadi isteri Encik Syakir tahu yang Encik ada bukti ni? Dia sekarang dia dah tahu sebab selepas saya balik Johor tu, saya terus ajak dia berjumpa, saya berbincang dengan dia untuk ajak berbincang untuk selesaikan masalah ni. So dia kat situ dia dah tahu lah. Dia dah tahu yang Encik Syakir ada bukti. Jadi apakah reaksi dia ketika mendapat tahu yang Encik Syakir dia mengaku yang dia dia curang. Lepas tu tapi dia marah saya balik. Sebabnya dia cakap saya ni kurang kasih sayang terhadap dia. Saya kurang bagi kasih sayang sebab saya busy bekerja. Dia kata saya lebih mementingkan kerja daripada dia, daripada meluangkan masa pada dia. Kurang attention lah. Yes, kurang attention. Jadi apa Encik Syakir pun kurang memberi attention hingga menyebabkan dia pun memilih untuk curang. Okey, selepas perbincangan Encik Syakir tentang masalah tu, apakah sekarang ni perkembangan Encik Syakir dengan isteri? Saya tinggalkan dia dengan mak ayah dia sebab saya dah tak boleh tinggal dengan dia. Saya ambil keputusan untuk tidak tinggal bersama dia sebab saya dah tak boleh tengok muka dia sekarang ni. Masih marah. Masih marah. Sebab lepas tu lagi satu saya takut saya baran saya pukul ke apa ke. Betul lah, tindakan tu betul juga kan. Takut jadi jenayah pula. Okey, sekarang ni anak Encik Syakir sekarang
tinggal dengan Encik Syakir ataupun tinggal dengan isteri saya. Dengan isteri lah. Sebab dia lebih rapat dengan isteri saya. Jadi berkenaan dengan masalah ni, adakah orang lain selain isteri dan suami Encik tahu? Contoh macam keluarga, rakan-rakan ni? Salah satunya kawan baik saya sebab dia dah hantar video kan. So lepas tu saya pun maklum kat kejadian ni kat ibu bapa saya. So ibu bapa saya mencadangkan saya untuk bercerai sahaja dengan isteri saya. Sebabnya saya dah ada bisnes. So kalau saya cerai pun saya tak rugi apa-apa pun. Kawan saya pun cakap macam tu juga, suruh cerai sebab curang tu sangatlah teruk. So dia cakap baik lebih cerai. Oh, itu respon Respon daripada rakan-rakan dan keluarga lah. Jadi Encik Syakir, selepas mendapat respon daripada rakan-rakan dan keluarga Encik Syakir tu, apakah reaksi Encik Syakir? Adakah untuk terus bertindak mencerai ke macam mana? Saya buat masa sekarang saya masih keliru. Saya masih keliru sebabnya saya dah, yelah saya nak bercerai tapi saya masih sayang dekat dia. So kat sini saya masih keliru lagi. Jadi apa berkenaan dengan masalah kaunseling, masalah Encik Syakir ni antara isteri dan suami lah, masalah rumah tangga kan. Jadi adakah Encik berhajat untuk membawa isteri Encik Syakir untuk hadir ke sesi kaunseling juga? Buat masa sekarang saya rasa tidak lagi. Sebabnya saya pun dah tidak kontak dengan dia, jarang kontak. So buat masa sekarang saya rasa belum lagi lah masa. Okey, hadirnya Encik Syakir ke sesi kaunseling ni mesti Encik mempunyai matlamat untuk menyelesaikan masalah ni. Encik Syakir boleh ceritakan sedikit tentang matlamat? Okey, matlamat saya adalah satu, saya nak kehidupan saya balik. So dari situ saya nak membuat keputusan yang tepat. Betul. Sama ada saya nak bercerai ataupun tidak, untuk membaiki lagi hubungan kami. Okey, berdasarkan perkongsian tentang matlamat Encik Syakir tadi sebentar tadi, adakah Encik Syakir rasa matlamat Encik Syakir tu boleh dicapai dan adakah ia relevan untuk dicapai? Saya rasa dia boleh dicapai dan relevan sekiranya saya membuat keputusan yang tepat. So bila saya buat keputusan tepat, saya dapat kehidupan saya balik dan saya bahagia dan tak ada gangguan emosi. Okey, baik. Jadi berdasarkan matlamat tu, adakah Encik Syakir menetapkan jangka masa untuk mencapai matlamat tu? Jangka masanya 6 bulan. 6 bulan. Sebabnya kalau saya rasa lebih pada 6 bulan tu, mungkin bisnes saya muflis dan mungkin saya akan berhutang dan menimbulkan lagi lah masalah saya. Betul. Dengan Encik Syakir, jangka masa tu bagi Encik Syakir agak panjang ke? Okey, Encik Syakir, berdasarkan apa yang telah dikongsikan Encik Syakir tadi, kita akan selepas ni kita akan senaraikan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah Encik Syakir. Boleh Encik Syakir? Boleh. Okey, baik Encik Syakir. Okey, Cik Adam, berdasarkan matlamat yang Cik Adam sebutkan tadi, di mana Cik Adam ingin membuat keputusan yang tepat, di mana sama ada untuk bercerai ataupun membaiki balik hubungan Cik Adam dengan isteri Cik Adam. Okey, pada sesi ini kita akan bina satu plan intervention, iaitu Rational Emotion Behaviour Theory, iaitu terbahagi kepada 5 bahagian A, B, C dan E. Okey, kita akan mendalami satu persatu elemen-elemen ini dalam sesi ini. Okey. Pada mulanya masalahnya masalah Encik Adam ini bermulanya daripada apabila kawan Encik Adam menghantar satu video dan gambar di mana isteri Encik Adam curang terhadap Encik Adam di bulan perhentian. Betul Encik Adam? Betul. Okey. So selepas kejadian itu, Encik Adam merasa emosi Encik Adam terganggu, di mana Encik Adam tidak tenang, sedih,
kecewa, dah rasa nak marah. Betul? Okey, selepasnya dapat gangguan emosi, Encik Adam menjadi mengalamun, tidak boleh bekerja, fokus, tak boleh tidur dan tak boleh fokus lah bekerja dalam bisnes Encik Adam. So lepas tu Encik Adam juga beranggapan persepsi Encik Adam rasa Encik Adam ni gagal dalam rumah tangga. So saya nak tanya Encik Adam, apakah kepercayaan Encik Adam selepas ini tentang hubungan Encik Adam? Okey, pada mulanya saya memang rasa nak lafazkan talak lah dekat isteri saya tu, sebab saya mendengar banyak respon-respon daripada keluarga, daripada rakan-rakan. Tapi bila saya fikirkan balik, saya masih sayang isteri saya. Oh, betul lah. Dan pada masa yang sama, dalam masa yang sama juga, saya pun fikirkan pasal anak saya juga. Betul juga, sebab Encik Adam ada anak. Anak saya pun takut nanti bila dah bercerai, takut tak dapat kasih sayang yang cukup lah kan. Tapi itulah, saya pun dalam masa yang sama juga, saya ingin mengambil keputusan untuk membagi hubungan. Tapi saya takut, saya risau. Risau akan berlaku sekali lagi. Oh, betul juga kan. Itu yang saya risaukan sekarang ni. Kalau saya keliru. Like berulang lagi sakit. Berulang lagi sakit kan. So Encik Adam risau lah sekarang ni kalau nak perbaiki. Betul. Oh, okey, faham. So, kalau lah Encik Adam risau dengan isteri Encik Adam akan berulang balik So, kenapa Encik Adam tidak bercerai saja? Sebabnya contohlah kalau Encik Adam teruskan baiki, tapi Encik Adam risau, dalam kehidupan Encik Adam pun Encik Adam akan was-was dan hidup pun tak tenang dan takut isteri Encik Adam berulang. So kenapa je Encik Adam tak bercerai saja? Saya rasa hubungan ni masih boleh dibaiki. Masih boleh lah. Sebab dengan kerjasama isteri saya tu, saya rasa boleh baiki. Tapi dalam masa yang sama tu, risau tu masih membelenggu diri saya. Itu yang menyebabkannya. So keliru lagi masih keliru lah. Okey, baiklah Encik Adam. Saya sebagai kaunseling lah kan. Saya sebagai kaunseling selama ini sepanjang saya buat kaunseling ni, dah banyak dah kes yang sama seperti Encik Adam. Okey, berdasarkan klien saya sebelum ini lah yang menghadapi masalah yang sama dengan Encik Adam ni, ada yang mengambil keputusan untuk bercerai dan dia bahagia selepas itu sebab dia dah jumpa orang yang baru So, tapi ada juga yang bercerai tapi dia masih teringatkan isteri yang lama dia. Tapi tetap jadi tak bahagia. Tapi ada juga yang di mana klien saya yang dia mengambil keputusan untuk membaiki balik dengan langkah-langkah yang mereka tu yang ambil. So, tapi ada selepas dia ambil langkah tu untuk baiki, mereka bahagia. So di sini ia bergantung pada pasangan masing-masing lah kan. Betul. Dia bergantung masing-masing cara yang pasangan tu ambil untuk baiki. So di sini dia bergantung pada masing-masing. So saya nak tanya, buat masa sekarang lah, pandangan Encik terhadap isteri Encik, adakah isteri Encik beri kerjasama ataupun tidak buat masa? Adakah dia pernah ada minta maaf ataupun merayu kat Encik untuk berbaik balik? Buat masa sekarang ni, isteri saya memberi kerjasama yang baik. Dia pun kerap kali minta maaf dekat saya. Dan dia pun ada juga ajak untuk berbincang tentang hal ni. So dia adalah menyesal tu kan? Betul. Okey, faham. So kalau dah menyesal, apakah pandangan Encik kalau jika Encik nak baiki balik hubungan Encik? Apakah pandangan Encik, langkah Encik yang Encik akan ambil untuk membaiki hubungan Encik? Berdasarkan apa yang isteri saya
marahkan ketika perbincangan awal, yang mana saya kurang masa, kurang attention terhadap dia. Jadi saya mengambil langkah untuk mungkin meluangkan masa lebih lama, lebih banyak dengan isteri saya. Mungkin saya akan bercuti ke tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang dia suka. Kemudian dalam masa yang sama tu juga saya akan meningkatkan komunikasi dengan isteri saya. Dari saya harap akan jadi lebih baik ya. Okay, dengan faham. cara begitu. Okay, so di sini Cik dah jumpa matlamat dan temui jalan yang Cik akan ambil untuk membaiki hubungan Cik ini. So di sini saya ingin tanya Cik, adakah Cik bersetuju untuk tamatkan sesi kaunseling kita ini pada hari ini atau ingin teruskan pada hari kemudian? Saya setuju untuk tamatkan sesi pada hari ini.